A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat bersama-sama kita hadir ke masjid ini untuk melaksanakan solat fardu Jumaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan keberkatannya di pada hari Jumaat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bahawa kita sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini adalah di antara bulan yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan lebih banyak melaksanakan ibadah puasa sunat pada bulan ini. Yang ini dikenali sebagai bulan Sya'ban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa hingga kamu menyangka bahawa baginda berpuasa berterusan, dan baginda sering berbuka sehingga kamu menyangka bahawa baginda akan berpuasa selepasnya. Aku tidak pernah melihat baginda berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat baginda berpuasa sunat dalam sebulan lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka melaksanakan puasa sunat di dalam bulan Sya'ban ini. Bahawa kita telah ketahui rahsia dalam pelaksanaan puasa di dalam amal ibadah kita ini dapat melatih diri kita daripada sifat sabar. Sifat sabar ini bukan sahaja menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi ia juga lebih daripada bersabar daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Ia juga bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi juga ia menahan diri kita bersabar dalam melaksanakan perkara-perkara yang mungkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Jadi dengan sifat sabar yang kita terapkan di dalam menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara-perkara yang mungkar itu, akan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada mereka-mereka yang melaksanakan puasa lalu melaksanakan sikap sabar dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan pahala kepada mereka dengan tidak terkira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, di mana bermaksud, demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya adalah bau mulut seseorang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya mereka itu meninggalkan nafsu syahwat mereka. Mereka meninggalkan makan dan minum mereka kerana-Ku. Iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya puasa untukku dan aku akan memberikan balasan untuknya dan kebaikannya akan dibalas 10 kali ganda. Jadi ketahuilah bahawa fadilat dalam melaksanakan ibadah puasa itu dapat melatih diri daripada sifat sabar kita. Daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amalan yang lain yang boleh dilaksanakan di dalam bulan Sya'ban ini adalah digalakkan kepada kita untuk sentiasa melaksanakan solat sunat, memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membanyakkan membaca Al-Quran, membanyakkan membaca zikir dan juga memperbanyakkan bacaan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa baginda Nabi SAW suka dan telah memulakan amal-amal ibadah yang baik ini sejak daripada bulan Sya'ban lagi. Kerana bulan Sya'ban ini bagi mendidik umatnya dan juga umatnya dapat mendidik diri mereka bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dijanjikan gandaan pahala bagi sesiapa yang melaksanakan amalan ibadah di dalamnya. Kerana sabda Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mendirikan malam Lailatul Qadar dengan secara bersungguh-sungguh, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang terkini dan juga yang telah lalu, yang terdahulu. Jadi, marilah sama-sama kita melatih diri kita sejak daripada bulan Sya'ban ini dengan melaksanakan perkara-perkara yang kita akan amalkan pada bulan Ramadan. Bukan nak tunggu Ramadan nanti baru kita nak buat. Kerana apabila kita baru nak tunggu Ramadan baru kita buat, maka pada awal Ramadan kita akan berdikit-dikit kemudian baru banyak. Kita mesti pastikan bahawa mula sahaja pada satu Ramadan, kita telah melaksanakan banyak amalan-amalan sunat di samping kita mengerjakan amalan-amalan yang fardu dan yang wajib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga di dalam bulan ini dan juga bulan Ramadan yang akan datang nanti, kita dituntut untuk juga melaksanakan perkara-perkara yang baik. Di antara perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi berkenaan dengan memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan beristighfar pada Allah, memperbanyakkan melaksanakan amalan-amalan sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Amalan-amalan lain juga perlulah diteruti dengan memberi hadiah ataupun memberi sedekah, memberi infak kepada orang yang memerlukan. Bahawa telah kita ketahui keutamaan sedekah itu telah disebutkan dalam sabda Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Mana maksudnya, jagalah dirimu daripada neraka sekalipun dengan menyedekahkan setengah biji kurma, dan apabila tidak dapat berbuat demikian, maka bersedekahlah dengan memberikan ucapan yang baik. Bahawa sabda Nabi SAW ini mengajak kepada sekalian umatnya untuk memperbanyakkan sedekah. Kerana memperbanyakkan sedekah ini akan banyak keutamaannya di dalam ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang suka yang bersedekah. Jika kita tidak mampu untuk bersedekah dengan wang ringgit, maka kita boleh bersedekah akan kudrat kita, kekuatan kita untuk membantu orang. Kalau kita tidak dapat juga
menggunakan kudrat kita untuk membantu orang, bersedekah akan kemampuan diri kita kepada orang yang tidak mampu, kita boleh mengucapkan ataupun memberikan perkataan-perkataan yang baik terhadap mereka supaya mereka itu insaf, mereka itu faham, mereka itu dengar akan ucapan-ucapan yang baik oleh kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sadaqatun sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jal. Jadi sedekah itu adalah suatu rahsia yang disembunyikan dan ia dapat dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kemurkaannya. Bahawa siapa yang suka bersedekah, siapa yang memperbanyakkan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan kemurkaannya terhadap orang yang suka bersedekah. Jadi dengan sebab bersedekah ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, sedekah bagaimanakah yang lebih utama wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Iaitu hendaklah engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan benar-benar kekurangan, sangat mengharapkan untuk menjadi kaya dan sangat takut menjadi miskin. Jangan engkau melewatkan amalan yang baik itu sehingga apabila nafas sudah sampai di kerongkong dan engkau berkata bahawa yang ini untuk orang ini, yang itu untuk orang itu, padahal orang-orang tadi sudah memiliki benda tersebut. Yang ini sudah tidak miskin lagi. Apa maksud daripada hadis Nabi ini? Menyatakan bahawa apabila kamu hendak bersedekah, maka sedekahlah dalam keadaan kamu dalam benar-benar kekurangan. Ataupun dengan maksud jangan tunggu kaya dulu baru nak bersedekah. Atau tunggu miskin dulu baru nak bersedekah. Maksud di sini bahawa apabila kita rasa untuk bersedekah, maka kita terus laksanakan. Jangan tunggu kalau aku kaya nanti, kalau aku dah dapat duit banyak dalam bisnes ni, dalam perniagaan aku, baru aku nak bersedekah. Jangan. Kerana melambat-lambatkan perkara tersebut adalah suatu amalan yang tidak baik. Bahawa apabila engkau dah sampai nafas sampai di kerongkong, maksudnya nak meninggal dunia, barulah pada ketika itu kamu nak bersedekah, maka tiada gunanya lagi. Kerana boleh jadi orang yang memerlukan sedekah kamu, orang yang memerlukan bantuan daripada kamu, sudah tidak miskin lagi. Jadi apabila kita rasa hendak bersedekah, maka kita bersedekah. Sebagai contoh, sedekah yang kita boleh buat yang paling mudah sekali adalah belanja kawan di kedai makan. Ataupun belanja orang yang tidak kenal di antara kita makan. Sebagai contoh, tolong bayar makan bagi orang yang sedang makan di hujung sana. Jadi itu adalah satu perbuatan yang kita rasa hendak bersedekah tapi kita tak tahu nak sedekah pada siapa. Pergi kedai makan, kita tolong bayarkan makanan orang. Ikut kemampuan kocek kita lah. Kerana nilai RM1 pun apabila kita sedekahkan kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memadam kemurkaannya terhadap kita. Memadam kemurkaannya iaitu dengan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dengan sebab kemampuan kita hanya RM1 sebagai contoh. Kita mampu RM5 sebagai contoh untuk bersedekah, memberi orang makan. Maka jika sedekah itu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan beroleh ganjaran yang tidak terkira. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinul ladzi tarudduhu wat-tamratani wal-luqmah wal-luqmatani innamal miskinul muta'affifu
Iqra'u ma syi'tum la yas'alunan nasa ilhafa. Bukanlah miskin orang yang menolak sebutir ataupun dua butir biji kurma ataupun sesuap ataupun dua suap makanan, tetapi disebutkan orang miskin ialah orang yang enggan meminta-minta padahal sebenarnya mereka dalam keadaan kekurangan. Bolehlah dikatakan mereka itu tidak suka meminta daripada orang ramai secara paksa. Dikemukakan pula sabda Nabi SAW, tiadalah seorang Muslim yang memberikan pakaian kepada orang Muslim yang lain kecuali dia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selama mana pakaiannya itu masih dipakai sekalipun sehelai kain. Jadi bendermalah ataupun bersedekahlah, infaklah harta kamu sekalipun kamu tidak mempunyai banyak duit ataupun banyak kesenangan, banyak wang dan sebagainya. Jika rasa nak bersedekah, terus bersedekah kepada orang yang memerlukan. Di dalam keutamaan kita bersedekah ini, kita perlu ketahui bahawa di dalam menyampaikan sedekah ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya, di antaranya adalah sedekah kita itu dituntut untuk supaya tidak diketahui orang ramai. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Di mana maksud daripada ayat ini, kalaulah kamu zahirkan sedekah-sedekah kamu itu secara terang-terangan, maka yang demikian adalah lebih baik kerana contoh itu menjadi contoh yang baik buat kamu. Dan kalau kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Ada dua suruhan di sini bahawa menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kalau kamu menyampaikan sedekah, memberikan sedekah secara terang-terangan, yang pertama tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua untuk menjadikan contoh kepada orang lain supaya mengikut perkara apa yang kamu buatkan itu juga adalah yang baik. Tetapi jika kamu sembunyikan sedekah kamu, menyembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain, apabila kita memberi sedekah kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Bahawa ayat ini menjelaskan kepada kita dengan maksud menyembunyikan, tidak ditontonkan, tidak diwar-warkan, tidak dinampakkan kepada orang lain itu kerana adabnya mengandungi 5 rahsia. 5 rahsia supaya kita menyembunyikan sedekah kita. Yang pertama adalah dengan tujuan memberi sedekah itu secara sembunyi-bunyi itu dan menutup siapa yang menerimanya itu adalah supaya menjaga aib pemberi ataupun penerima tersebut. Itu adalah maksud daripada menyembunyikan sedekah kita. Kita tidak tahu bahawa siapakah orang yang kita akan berikan itu. Sebagai contoh, mungkin orang itu kita nampak segi zahirnya kehidupannya senang. Tetapi di sebalik kesenangannya itu mungkin ada kesusahan. Sedangkan pada ketika itu dia memerlukan bantuan, memerlukan sedekah daripada orang yang ingin membantu dia. Jika kita menyampaikan sumbangan, sedekah itu secara terang-terangan kepada orang tersebut, apa jadi kepada air muka orang tersebut? Boleh jadi orang itu akan malu. Sedangkan pada ketika itu, walaupun orang ramai melihat dia senang, tetapi pada ketika itu di belakang balik kesenangannya itu ada kesusahan yang sangat-sangat memerlukan. Oleh sebab itu, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita menyembunyikan
sedekah kita kepada orang yang memerlukan itu adalah lebih baik daripada secara terang-terangan. Yang kedua, cara sembunyi juga dapat menyelamatkan hati dan lidah manusia daripada sifat dengki dan berkata-kata. Oleh sebab pemberian dan penerimaan daripada orang yang memerlukan ini, ada mata-mata manusia yang sering dengki. Ada mata-mata manusia yang menyebabkan lidah mereka berkata-kata. Oleh sebab itu, menyembunyikan perkara tersebut itu yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik. Kadang-kadang perbuatan kita yang baik itu juga boleh menyebabkan orang lain dapat dosa. Si pemberi ikhlas memberi kerana Allah. Orang yang menerima juga adalah semata-mata kerana Allah, dan semata-mata mereka ini sangat-sangat susah untuk menerima sumbangan tersebut. Tetapi di mata orang lain boleh menyebabkan dosa kerana dia tak tahu pun cerita kenapa orang itu memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan. Dan kenapa orang yang memerlukan itu sangat memerlukan sumbangan daripada orang yang akan memberikan sumbangan. Jadi oleh sebab itu hikmahnya daripada menyembunyikan sedekah terhadap orang-orang yang memerlukan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik. Yang ketiga, membantu orang yang memberikan sedekah itu menyembunyikan amalannya. Dan juga di antara rahsia menyembunyikan ini adalah membantu orang memberi sumbangan dalam keadaan menyembunyikan amalan tersebut, membantu orang menyampaikan sedekah ataupun orang yang memberikan sedekah itu, iaitu membantu orang menyembunyikan amalannya itu kerana keutamaan menyembunyikan pemberian itu lebih banyak daripada yang terang-terangan. Kerana membantu untuk menyempurnakan suatu kebaikan itu adalah satu kebaikan juga. Dan yang keempat, menerima sesuatu pemberian dengan cara terang-terangan itu merupakan kehinaan dan kerendahan diri dan jiwa. Ini adalah 5 sifat rahsia daripada pemberian sedekah secara tertutup, secara sembunyi, yang ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kerana pemberian itu mesti disembunyikan untuk menyembunyikan kehinaan dan juga kerendahan diri terhadap seseorang. Jika kita menyampaikan secara terang-terangan, boleh jadi kita menghina orang yang susah tersebut. Kadang-kadang zaman sekarang ni ada yang menyampaikan sumbangan, di samping itu menghina orang yang menerima sumbangan tersebut. Itu adalah bersalahan daripada kehidupan kita sebagai seorang Islam yang ingin mendapat keredaan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi sedekah yang kita sampaikan itu tidak memperoleh ganjaran apa-apa pun. Kerana kita dah memberi tetapi kita menghina orang yang menerima tersebut. Jadi lebih baik kita menyembunyikan pemberian kita itu supaya orang yang susah tadi, orang yang memerlukan bantuan itu tidak merasa terhina. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, menjaga daripada keraguan perkongsian. Dan hal-hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, barang siapa yang menerima suatu hadiah dan di sampingnya itu ada orang ramai, maka orang itu berkongsi dalam memiliki hadiah tersebut. Jadi menyampaikan hadiah itu lebih baik bersembunyi supaya orang yang hadir dalam majlis pemberian tersebut tidak terasa bahawa hadiah itu untuk mereka juga. Sedangkan orang yang nak beri itu kepada individu yang dihaskan. Jadi tujuan daripada itu haruslah kita disembunyikan mengikut daripada yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan, bahawa menyampaikan sedekah secara sembunyi-sembunyi ini tidak secara terang-terangan adalah lebih baik daripada menyampaikan secara terang-terangan. Tidak salah untuk
menyampaikan sumbangan sedekah secara terang-terangan dengan tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua untuk menjadi contoh kepada orang lain supaya orang lain juga akan memperbanyakkan sedekah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada tengah hari ini dapatlah kita amalkan di dalam bulan Syakban ini, melatih diri kita supaya memperbanyakkan sedekah. Apatah lagi tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak keistimewaan di dalamnya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah akan mengikat para syaitan seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, apabila datangnya bulan Ramadan maka akan diikat, akan dibelenggu para syaitan, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Maka kita rebutlah bulan Ramadan yang akan tidak kunjung lama lagi, lebih kurang 2 minggu. Dapatlah kita mempersiapkan Ramadan pada kali ini dengan sambutan yang lebih baik, kerana lebih kurang 2 tahun yang lepas kita mungkin sambut Ramadan secara bersendirian bersama keluarga saja. Jadi peluang tidak lama lagi ini, insya-Allah 1 April kita telah pihak Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, telah membenarkan atas perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk merapatkan saf pada mula 1 April ini. Mudah-mudahan pada Ramadan pada kali ini dapatlah kembali kita memeriahkan masjid, mengimarahkan masjid setelah 2 tahun kita bertarawih, beramal ibadah dalam bulan Ramadan di rumah bersama keluarga saja. Jadi ambil peluang pada bulan Ramadan ini, hiasi rumah kita, hiasi masjid kita, banyakkan bersedekah kepada surau di taman kita, mungkin di masjid karya yang berdekatan dengan rumah kita, supaya mereka dapat mengadakan pelbagai-bagai program untuk kita menghidupkan Ramadan yang akan datang ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama beroleh rahmat dan keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.